Assalamualaikum korang bersama saya Rakmota dalam kisah seram sejuk. Guys, hari ni Mak nak kongsikanlah satu kisah ni adalah kisah dari Cik. Kata Cik ni dia ni orang Kedah. Tapi dia pernah lah merantau di KL dan duduk di Shah Alam Stesen 19 pada masa tu. Dan Cik ni pernah lah berpindah randah disebabkan kerja beliau dekat Kuala Lumpur. Dan lepas dah berpindah randah tu, Cik ni dia terpaksa balik semula ke Kedah, rumah mak dan ayah dia, guys. Cuma kata Cik ni, sepanjang dia duduk di KL sampailah dia balik ke Kedah semula, ada sesuatu tu, guys, yang mengikuti Cik ni. Jom sama-sama kita dengar kisah Cik. Sebelum tu, dulu masa Cik ni dia duduk dekat Shah Alam, dia selalu kena kacau tau, guys. Kata Cik ni dia selalulah dengar ada orang ketuk pintu pada waktu pagi tau. Orang kata macam awal pagi sangat lah, belum masuk subuh lagi tu, dia akan dengar orang ketuk pintu dekat rumah dia. Tapi bila Cik ni dia pergi tengok, tak ada sesiapa. Dan benda yang selalu sangat Cik kata rasa macam, ya Allah, apa benda sebenarnya ni. Cik ni pernah jatuh katil tau, guys, ditarik oleh sesuatu yang Cik ni tak nampak. So jadi sampailah Cik ni dia dapat tahu sesuatu tu sebenarnya nak berkawan dengan dia. Tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Masa tu Cik ni dia kerja kilang. Jadi kerja kilang ni tak tentu shift lah. Bila kau dah selalu kena ganggu, masa tidur, masa rehat kau pun tak cukup ni, nak buat macam mana, kata Cik ni. 8 tahun juga dia duduk dekat situ disebabkan kerja. Jadi bila dah selalu kena ganggu, tak cukup tidur, memang akan mengganggulah prestasi kerja si Cik ni. Dia akan tidur kat tempat kerja tau, guys. Yelah, dah tak boleh nak tidur dekat rumah kan. Sampai tertidur-tidur lah Cik ni dia buat kerja. Jadi 8 tahun Cik bekerja dan juga bertahan dengan sesuatu yang selalu ganggu Cik ni, sampaikan kilang dia ni berpindah ke Tanjung Malim. Terpaksalah Cik ni dia cari kerja baru dan pindah dari situ. Cari kerja baru, cari rumah baru, alhamdulillah dapat. Bila Cik ni dah dapat kerja baru, rumah baru ni, gangguan ni masih ada lagi tau, guys. Jadi Cik ni dia rasa benda ni adalah benda yang sama. Sebab gangguan-gangguan yang terjadi pada Cik ni, gangguan-gangguan seperti dia duduk dekat rumah lama dia dulu. Dah pula. So dia memang susah lah. Orang kata macam tak ada ketenangan tau. Nak tak nak, Cik ni terpaksa lah, guys, dia berhenti kerja dan pulang semula ke Kedah. Bila dah balik kat Kedah tu, dah duduk dengan mak ayah ni, harapannya harap tak ada lagi lah benda yang ikut si Cik ni. Tapi guys, rupa-rupanya benda ni masih ada dengan Cik. Sebab apa tau? Bila mak si Cik ni dia marah si Cik kalau buat apa-apa ke kerja ke kat dapur ke apa ke kan, kena marah tu, benda tu bertindak tau, guys. Allah, kata Cik, bila mak dia dah start marah, besok tu mesti ada kesan cakaran dan lebam dekat dada mak dia. Guys, benda tu dah macam protect dan melindungi diri si Cik ni.
Dahsyat tau guys. Daripada KL sampai ke Kedah benda ni ikut cik tu. Allah. Dan mulalah perwatakan dan kelakuan cik ni berubah 100%. Dulu cik ni seorang yang manja. Lepas kejadian tu cik dah tak jadi seorang yang manja tau. Dia jadi seorang yang macam kasar sangat tau. Bila cik ni dulu dia ni sangat-sangat takut. Tapi selepas benda ni ada dengan cik ni dah mula orang kata macam berani yang tak bertempat tau guys. Bila dah jadi sampai macam tu, mak cik ni mulalah dia dah perasan macam ada satu yang tak kena dengan anak aku ni. Dahlah tak boleh dimarah. Kalau dimarah sekarang, besok-besok mesti akan timbul kesan-kesan dekat badan mak dia yang tak masuk di akal tu guys. Jadi mak cik ni carilah seorang ustaz untuk datang ke rumah tengok-tengokkan si cik ni. Pas satu hari ni datang guys seorang ustaz dan ustazah dekat rumah ni sebab nak tengokkan si cik ni. Kata cik pada masa tu kejadian tu guys, cik tak dapat nak dirukiahkan oleh ustaz dan ustazah ni. Keadaan menjadi kelang kabut sangat-sangat. Cik ni dia berlari masuk dalam bilik dia dan dia kunci pintu. Berhari-hari cik ni mengurungkan diri dia dalam bilik tu tau guys. Allahuakbar. Sampailah ustaz ni pun bagi tahu dekat mak cik, ada sesuatu yang dah lama berkenan nak berkawan dengan anak makcik. Dia dah ikut anak makcik ni. Hanya cik ni je yang dapat kawal benda ni dan marah dia. Benda tu guys adalah jin lelaki yang dah ada dalam badan cik ni. Cuma apa yang cik ingat pada satu hari ni, cik ni dia dapat satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cik ni berinteraksi dengan benda tu dalam nada yang sangat marah tau guys. Cik ni dia halau benda ni. Kau baliklah, jangan kacau aku lagi. Kau pergilah. Kata cik, dia menggigil-gigil tau guys masa tu. Sebab tengah cik ni berinteraksi dan marah benda ni, kata cik dia dengarlah satu bisikan dekat telinga dia. Cuma bisikan ni cik tak faham sepatah haram pun. Mungkin macam tu lah guys keadaan cik yang tengah berinteraksi dan marah benda tu kan. Kita manalah tahu, mak pun wallahualam lah guys. Mak cuba je lah sampaikan macam mana nada orang yang tengah marah tu kan. Mungkin macam tu lah guys. Dan kata cik lagi, dia tak pasti tau sama ada benda tu masih ada lagi dengan dia ataupun dah tak ada. Cuma yang cik ni harapkan semoga kita ni tolonglah doakan cik ni supaya diberikan kesembuhan cepat. Bagi mak mungkin cik ni masih lagi lah dalam keadaan orang kata apa, sedang berubat ke kan, wallahualam lah. Sebab kata cik kisah dia ni adalah sambungan sebab belum habis lagi. Tak tahu lagi sama ada benda tu dah pergi ataupun masih ada lagi kan. Tapi terpulang cik lah kalau dia rasa dia nak kongsikan lagi sambungan kisah dia ni. Kita tunggulah. Kalau dah tak ada, kita faham-faham je lah guys, dan kita doakan je yang baik-baik buat semua. Semoga cik ni sentiasalah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Terima kasih cik. So guys, setakat ni je lah kisah yang dapat mak kongsikan untuk korang semua pada hari ni dalam Kisah Seram Sejuk. Terima kasih sebab sudi mendengar. Jaga diri baik-baik, okey? Guys, Allah menitipkan kelebihan di setiap kekurangan dan Allah menitipkan kekuatan di setiap kelemahan. InsyaAllah. Apapun, seperti biasa, ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Bye!